Salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan falsafah ekonomi kami yang bertajuk Kemiskinan Bandar Kuala Lumpur. Kod dan nama kursus adalah MPU 1043, Falsafah dan Isu Semasa, disediakan untuk Profesor Madya Dr. Muhammad Gaddafi bin Haji Rofi. Kumpulan kami terdiri 10 orang, iaitu yang pertama adalah Asparina binti Muhammad Zain alias Sulakoi 282142, Zulkarnain bin Zamil 282169, Intan Farahin binti Hasan 282199, Muhammad Amir Faiz bin Hamdan 282244, Nur Izrain Shaliza Muhammad 282420, Dineswari anak perempuan S. Ratnam 282575, saya sendiri Meron Tony 282582, Yogeshwari anak perempuan Baratan 282594, Zairul Azman bin Abdul Manaf 282599, dan yang terakhir Muhammad Rahmat bin Muhammad Sharif 282662. Kemiskinan Bandar Kuala Lumpur. Takrif miskin bandar adalah wujudnya golongan yang tidak berkemampuan dalam memenuhi keperluan hidup di bandar yang lebih maju dengan taraf hidup yang tinggi. Pengukuran kemiskinan bandar boleh berdasarkan kepada pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK, di mana paras pendapatan bagi memenuhi keperluan asas sesebuah isi rumah. PGK terkini adalah kurang daripada ringgit Malaysia 2,537 bagi sesebuah isi rumah dikategorikan sebagai miskin bandar. Kemiskinan bandar melibatkan golongan yang berpendapatan, iaitu di kalangan mereka berpendapatan 40% daripada segi ekonomi yang diklasifikasikan dengan golongan B40. Masalah kemiskinan bandar. Kesan dari peminggiran sosial ini juga akan menyebabkan peningkatan kadar jenayah yang boleh berlaku akibat tekanan dan ketidakseimbangan sosial. Wujud penempatan setinggan yang tidak terurus dari segi kemudahan asas dan infrastruktur yang tidak sesuai bagi perkembangan sesebuah institusi keluarga. Ketidakupayaan dari segi ekonomi sesebuah keluarga ini akan menyebabkan anak-anak mereka keciciran dari hak mendapatkan peluang pendidikan yang lebih baik, dan juga keluarga yang tergolong dalam miskin bandar ini hanya mampu menikmati sebahagian hak-hak sosial yang sepatutnya dirasai oleh semua golongan masyarakat bandar. Faktor kemiskinan bandar kita boleh lihat, yang pertama, perbelanjaan dan penggunaan isi rumah yang tidak selari dengan pendapatan. Yang kedua, dari segi tahap keberhutangan yang tinggi di kalangan warga kota. Ketiga, peningkatan kos sara hidup yang tinggi di bandar. Keempat, migrasi daripada penduduk luar bandar ke bandaraya Kuala Lumpur. Kelima, globalisasi di antara golongan senang dan susah dalam masyarakat bandar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah halangan sosial dan psikologi. Kesan kepada kemiskinan bandar ni boleh dilihat apabila seseorang hilang peluang untuk menikmati kualiti hidup dari segi kesihatan dan pendidikan. Seterusnya, peningkatan kadar jenayah di kalangan masyarakat disebabkan kesesakan keuangan. Dan yang terakhir adalah mempunyai masalah gangguan pemikiran dan masalah keluarga. Cara mengatasi kemiskinan bandar oleh Kementerian Wilayah Persekutuan boleh dilihat dari segi masalah setinggan dengan melalui projek perumahan rakyat iaitu PPR dan juga residensi prihatin. Bagi mengurangkan kos sara hidup pula ialah melalui program My Grocer, program My School Bus, program My Medic dan program My Food. Dan untuk bagi meningkatkan sumber ekonomi pula, kita boleh lihat melalui My Future Jobs, usahawan muda kota, usahawan community dan juga bebas niaga. Falsafah dalam kehidupan iaitu psikologi dan sosiologi. Peranan falsafah adalah falsafah mengenai aspek kehidupan dalam mencari kebahagiaan dan menjalani kehidupan dengan lebih sempurna melalui konsep insan dalam perspektif falsafah. Konsep insan membantu kita ke arah mencari kesempurnaan dalam kehidupan yang lebih bermakna. Ciri utama dan peranan falsafah dalam kehidupan adalah masalah, sikap, faedah, kegiatan, kesimpulan dan kesan. Sikap terhadap masalah falsafah
Yaitu individu yang berusaha untuk memahami hakikat itu akan mengambil beberapa sikap, yaitu yang pertama, mencari pandangan yang betul. Kedua, bersikap terbuka, bersedia mencari apa yang benar. Yang ketiga, bersedia untuk dibimbing oleh wahyu, pengalaman dan akal atau kesemuanya sekali dalam membuat penentuan atau pemilihan. Dan yang terakhir, yang keempat, bersedia menggantung keputusan disebabkan kekurangan bukti yang mudahsabah. Kesimpulan bagi tajuk ini, kemiskinan Bandaraya Kuala Lumpur adalah boleh dilihat dari segi permasalahan kemiskinan bandar ini haruslah dipandang serius oleh semua lapisan masyarakat, walaupun kemiskinan itu boleh dikaitkan dengan penghijraan besar-besaran penduduk luar bandar ke Bandaraya Kuala Lumpur. Jika dibiarkan berlalutan, hal ini akan menjejaskan ekonomi negara. Seterusnya masa depan negara juga turut terjejas. Pihak kerajaan dan pihak lain menempuh pelbagai halangan dan rintangan bagi mengurangkan masalah ini. Hakikatnya, kemiskinan bandar ini tidak dapat ditangani sepenuhnya, namun hasil juga dapat dilihat, pengurangan jumlah penduduk yang dilabelkan miskin bandar. Bukan semua masyarakat miskin bandar mampu keluar daripada kancah kemiskinan, namun segala usaha yang berterusan dari kerajaan dan agensi-agensi lain dalam menangani isu ini haruslah dipuji. Pelbagai inisiatif yang telah ditawarkan bagi menambah baik taraf kehidupan masyarakat bandar. Secara keseluruhannya, sikap individu itu sendiri sangatlah penting dalam membantu diri mereka dan menentu hala tuju hidup masing-masing, dan seterusnya dapat mengubah masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Kita dah ada program My Grocer, My School Bus, dan kita ada My Medic, My Food, yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk membantu bagi mengatasi masalah kemiskinan bandar ni. Dan di samping itu kita juga ada My Future Job yang telah kita perkenalkan untuk aktiviti bagi masyarakat B40 di semua PPR yang ada dalam kementerian wilayah. Oh, ini baru Datuk ya? All these things is in our ongoing program yang ada di kementerian to make sure that masalah kemiskinan bandar ini dapat kita atasi daripada satu peringkat kepada satu peringkat yang lain. Pasal apa? I think pelajar mesti pun faham bahawa kemiskinan ini adalah merupakan satu masalah yang berpanjangan. Definitely kita tidak boleh menyelesaikan masalah kemiskinan over the night. Definitely. Pasal apa? Kerana itu kerajaan kita buat peningkatan kepada garis panduan kemiskinan PGK, panduan garis kemiskinan ni. Kalau dulu kita ada 1.7, sekarang ni kita dah naik kepada 2.8. Pasal apa kita naikkan 2.8? Pasal kalau kita stick to the 1.7, maka jumlah kemiskinan mungkin nampak sikit, tetapi hakikat sebenar ramai yang miskin. So that's why kita naikkan pergi ke 2.8. So jumlah kemiskinan lebih ramai dan peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan kepada kumpulan ini lebih banyak, lebih luas. Itu yang penting yang kita buatkan. Tapi under kementerian itself, kita dah ada few program untuk mengurangkan kos sara hidup penduduk bandar. Dalam masa yang sama adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan bandar, because the urban poverty ni adalah masalah untuk semua bandar-bandar maju. Semua bandar maju is urban poverty is our main problem. And how I going to handle and tackle this issue? Dengan syarat program kita dan bantuan yang kita kemukakan, dan termasuk bila kita buat program wilayah bebas niaga, itu semua bermatlamatkan untuk memastikan urban poverty ini dapat kita rendahkan dalam soal peratusan dan percentage. That's the only things yang kita buat di peringkat kementerian sekarang. Dan semua kementerian mainkan peranan pun. In fact, our dasar yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri juga adalah menjurus kepada mengatasi masalah urban poverty ni. So itu dia punya asas dia lah. Asas dia, basically dia itu asas. Dia My Grocer ni, My Grocer ni dia sebenarnya adalah satu program yang kita buat, program-program yang dulu kita dah buat dah sejak I think before 2018 kita dah ada beberapa pendekatan program jualan murah kepada masyarakat luar bandar. Itu adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan juga
Bukan mengatasi secara total, tapi antara intipati pendekatan yang kita buat untuk membantu masyarakat miskin di luar bandar. But yang ini program My Grocer ni adalah program yang khusus daripada Kementerian Wilayah untuk mengurangkan sedikit beban dan kos sara hidup bagi mereka yang kurang mampu, especially the B40, B40 kan. Kerana itu kita ada buat beberapa jualan murah yang kita kurangkan 5 ke 20% kos di semua kawasan PPR. Kita akan buat mengikut keadaan untuk dan kawasan tumpuan kita ada kawasan projek perumahan PPR, kerana di situlah ramai urban poverty ataupun kumpulan miskin bandar selalunya berada di kawasan PPR lah. So our target My Grocer ni yang akan kita teruskan program ini, dan truck My Grocer daripada Kementerian Wilayah ni akan pergi kepada lokasi-lokasi PPR di seluruh wilayah Kuala Lumpur untuk buat jualan murah. So jualan murah ni maknanya 15 to 20% discount from the market price daripada harga pasaran, dan inilah yang boleh membantu untuk meringankan bebanan kemiskinan ini. Of course kita tak boleh buat hari-hari. Kita boleh buat Seman, kita boleh buat Tuas Week ataupun Tuas Seman, macam tu lah. Kita ada sekitar 1,900 pada setiap tahun permohonan untuk menduduki rumah PPR di seluruh kawasan wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan jumlah yang paling ketara sekali peningkatannya pada tahun pada 2020, 2019 dan 2020, which is that particular year adalah waktu kita hit by the pandemic COVID-19. Bila kita ada hit ataupun tekanan pada pandemik COVID-19 ni, maka ramai yang hilang pekerjaan, yang hilang punca pendapatan dan juga yang tidak boleh berdagang. Jadi mereka tak boleh survive dalam soal untuk mendapatkan menyewa rumah mereka di kawasan Kuala Lumpur lah. So that's why peningkatan permohonan pada bertahun berkenaan pun sudah ada sekitar 6,500 application permohonan. So semua permohonan ni kita proses. Tapi kita rumah di BKL, kita ada sekitar rumah PPR, kita tak cukup, dan semua tu sudah diisi. Tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak ada projek pembangunan rumah PPR yang baru buat masa ni. Kita ada ongoing proses, ongoing development for PPR, tapi belum lagi boleh untuk diduduki. So kita ambil rumah yang sudah ada sekarang. So every year kita boleh kosongkan 350 unit. You know why? Because of ada yang sudah tidak layak lagi dalam soal pendapatan, ada yang menyewa kepada pihak ketiga, ada yang tidak tinggal. Semuanya sudah melanggar syarat, dan we're going to enforce untuk mengeluarkan kepada penyewa yang tidak layak. Dan rumah unit ini kita akan repair semula dan kita serah kepada permohonan-permohonan yang in queue, yang di dalam senarai menunggu. So now it's about kita ada sekitar 1,000-1,200 yang masih dalam senarai menunggu yang akan kita isi. Itu untuk rumah PPR. So this is also is ongoing process. Ini adalah proses yang berterusan bagi membantu golongan yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan rumah di PPR dengan sewa yang sangat minimal lah. Sangat minimal lah. So that's yang ongoing proses. Memang kita terus jalankan. That's why dia kata kalau di wilayah ni kita ada banyak perkara yang kita kena tengok. Pertama, dalam soal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di kawasan wilayah Kuala Lumpur, yang this is ongoing proses yang berterusan, nak repair jalan, repair longkang dan kawasan banjir, all the this and this. Dan dalam masa yang sama kita nak tengok the urban poverty, kemiskinan bandar yang dari masa ke masa memerlukan bantuan, suntikan bantuan dan sebagainya. Especially during the COVID, kita nak hantar paku makanan dan this and this lah, etc. So the third point is how are you going to develop supaya mereka boleh bangkit dan bangun semula daripada meneruskan kehidupan mereka dalam golongan yang kemiskinan bandar ini. Kan itu kita guna program wilayah bebas niaga supaya mereka boleh berniaga dan menjana pendapatan sendiri bagi menampung keperluan keluarga mereka. Semalam saya rasmikan program Directory Usahawan Melayu Ceras. Directory Usahawan Melayu Ceras ni dia kumpulkan ke semua usahawan-usahawan di kawasan Parlimen Ceras, usahawan Bumi Putra yang baru nak mula berniaga dan yang sudah berniaga di bawah satu
directory yang akan diedarkan ataupun dimasukkan ke dalam website. So mereka boleh dapat free marketing oleh beberapa entiti kerajaan yang boleh membantu mereka memasarkan barangan mereka lah. Kerana antara masalah kepada usahawan ini ialah mereka tidak boleh memasarkan barangan mereka secara meluas. Lack of knowledge dalam soal digital economy, lack of knowledge dalam soal teknologi. So ini yang kita bantu sekarang. Kita bagi diorang skill, pemahaman kepada teknologi, digital teknologi, kepada digital economy. So bila dia boleh menguasai kesemua itu, I think it's a very helpful for them to orang kata go further di dalam proses perniagaan, memasarkan barangan mereka.